Jadi kita cuba buat sedikit latihan dalam uji diri 1.2 untuk kita lebih memahami topik keupayaan elektropiawai. Okey. Jadi jadual menunjukkan nilai keupayaan elektropiawai sel setengah beberapa logam. Okey. Susunkan atom ataupun ion dalam jadual dalam tertib menaik kekuatan ejen penoksidan dan ejen penurunan. Okey. Jadi mula-mula kita susun dulu daripada macam mana? Atas lebih apa? Betul. Atas lebih negatif, kemudian bawah lebih positif. Jadi yang lebih negatif yang mana? Yang ini. Dia letak atas sekali. Kemudian diikuti dengan ZN, diikuti dengan AG, terakhir sekali adalah CU. Okey, saya tunjuk jawapan. Seperti ini. Okey. Jadi kita susun dulu dari paling negatif ke paling positif. Kemudian kita kena susun ejen penoksidaan dan juga ejen penurunan. Saya lebih suka bermula dari ejen penurunan dulu. Daripada yang tertib menaik. Tertib menaik maksudnya daripada yang lemak kepada lebih kuat. Jadi kalau ejen penurunan, dia adalah di sini. Kita mula dari sini. Tertib menaik. Macam inilah. Jadi jawapannya ZN, CU, AG, CU, ZN, MG. MG adalah yang paling kuat lah. Ejen penurunan yang paling kuat. Masih ingat saya pernah bagi tahu kan? Yang lebih negatif, dia adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Saya salah cakap. Sorry ya. Saya ulang. Yang lebih negatif, dia adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Dan sebelah sini adalah ejen penoksidaan. Jadi dia terbalik. Macam ni. Jadi sebagai ejen penoksidaan, kita mula dari Mg2+ sampai ke last kali Ag+. Kerana dia di bawah dia lebih positif. Jadi dia adalah ejen penoksidaan yang lebih kuat kalau di bawah. Dia terbaliklah konsep dia. Saya minta murid-murid hafal satu je lah. Seterusnya, soalan B. Berdasarkan jawapan anda di A, terangkan adakah tindak balas akan berlaku pada bahan tindak balas yang berikut. Kita terangkan setiap satu. Tengok adakah tindak balas berlaku ataupun tidak. Baik. Contoh satu. Mg campur dengan Cu2+. Jadi dia macam ni. Jadi pada suatu hari Mg bersorangan. Dia datang ke rumah Cu2+. Cu2+ maksudnya dia ada cincin, ada charge. Dia sudah kahwin. Boleh. Lebih kurang macam ni lah. Ini Mg bersorangan. Yang ini bersorangan. Jadi Mg di sini. Bolehkah tindak balas pengesaran berlaku? Mg datang seorang ke rumah Cu. Cu di bawah. Nampak tak Mg atas? Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Yeah, betul. Jawapannya boleh. Nanti ya. Jadi kita tulis apa? Dia full stop bukan? Dia. Jadi saya ikutlah. Tindak balas berlaku. Kalau tindak balas berlaku, mungkin murid-murid boleh tulis setengah bersamaan dia kalau untuk penoksidaan. Jadi ingat tak macam mana kita tulis? Kita mula dari sini. Sini. Boleh. Jadi Mg menjadi Mg2 positif pos 2E. Ini penoksidaan. Sorry. Dan kalau penurunan, jadi kita tadi apa? Cu bukan? Cu. Kita pergi Cu. Sini. Salin balik saja penurunan. Kerana dalam siri ini dia memang dalam bentuk penurunan. Jadi Cu. Jadi penerangan yang lain, kalau murid-murid sudah hafal yang tadi yang tunjuk itulah. Tunjuk itu boleh. Kalau tak hafal pun tak apa. Penting kita sudah ingat konsep asas kita. Jadi kita
boleh terangkan seperti biasa saja. Kalau kita, let's say lah, contoh kita tak hafal, tak apa. Kita masih boleh terangkan, kita boleh kata mg, nilai E0 mg lebih negatif. Okey. Okey, yang lain murid boleh terangkan seperti biasa saja. Iaitu contoh mg, kita nampak bukan persamaan ini, dia melepaskan elektron lebih mudah melepaskan elektron. Sorry. Okay, kemudian mg lebih senang ataupun cenderung menjalankan penoksidaan. Okay, jadi mg adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Okay, kalau nak banding bolehlah berbanding dengan Cu. Okay, itu sebabnya mg boleh mengesahkan, bolehlah, itu sebabnya mg boleh mengesahkan Cu daripada larutan, daripada larutannya, larutan garamnya. Okey, boleh. Jadi ini jawapannya. Okey, untuk penurunan ini ingat, okey, kita mesti terangkan berdasarkan bahan dia, iaitu bahan dia yang ini. Okey, jadi hanya bahan saja yang mengalami penoksidaan ataupun penurunan. Yang ini pun sama, kita boleh terangkan nilai E0 untuk ion Cu2 positif adalah lebih positif. Okay. E apa ni? ERO. Okay, jadi yang lain boleh terangkan seperti biasalah. Ion Cu. Okay, ini saya terangkan dengan lengkap lah. Yang nanti lain malas lah. Lebih cenderung, apa ni? Lebih mudah. Nampak tak ni? Campur 2E. Lebih mudah menerima elektron. Okay. Dan ion Cu2+ mengalami penurunan. Okay. Macam inilah. Dan sebagai ejen peroksidan. Boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, ini selesai soalan 1. Soalan 2 pun hampir sama. Soalan 2 pun hampir sama lah. Okay. Okay, baik. Yang ini adalah soalan kedua. Okay, mg, ingat kita kena fokus siapakah berseorangan di sini. Yang tak ada charge itu berseorangan, tak ada cincin itu berseorangan. Okay, datang ke rumah Zn2+, yang 2+ dia ada cincin, maksudnya dia ada dia sudah berkahwin lah. Okay, jadi bolehkah tindak balas berlaku? Sekali lagi kita bandingkan mg dengan Zn. Siapa lebih atas ataupun siapa lebih E0 dia lebih negatif. mg. Mg pun menang juga. mg Zn di bawah dia. Jadi bolehkah tindak balas berlaku? Jawapannya tindak balas berlaku. Okey. Jadi saya sangat suka terangkan menggunakan kalau tindak balas berlaku, saya suka tulis setengah bersamaan dulu, baru saya nak terangkan. Okey, bagaimana kita nak tulis setengah bersamaan? Saya sudah bagi tahu. Kita mula dari mg sini dulu. Boleh? Ini dan salin balik. Penurunan paling senang, salin balik. Okey, iaitu penoksidaan. Kita guna mg menjadi mg2+ plus 2E. Okey, lepas itu kalau penurunan penurunan senang saja, salin balik ini sajalah penurunan. Iaitu Zn2+ campur 2E menjadi Zn. Okey, simple. Jadi kerana tindak balas berlaku, jadi kita kena terangkan ini.
Mg, dan juga kita terangkan ion Zn2+. Sebab ini yang terdapat di dalam soalan. Mg dengan Zn2+. Nampak tak? Zn2+. Okey, kita cuba terangkan kenapa tindak balas berlaku. Saya suka bermula dengan yang lebih negatif. Okey, jadi ini jawapan dalam buku teks. Bolehlah. Saya cakap dulu, nanti saya baru baca jawapan. Okey, E0 Mg sekali lagi. Ingat tak? E0 untuk Mg adalah lebih negatif, maka dia lebih mudah melepaskan elektron. Jadi dia mengalami penoksidaan. Dan ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, macam inilah. Boleh. Mg adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Mg mudah membebaskan elektron dan tindak balas penoksidaan berlaku. Apa yang saya tunjuk itu samalah. Okey, manakala untuk di sini penurunan ion Zn2+ adalah ejen penoksidaan. Jadi bila kamu tulis penurunan, sudah confirm dia adalah ejen penoksidaan. Kamu tak akan salah. Nampak tak? Bila kamu sudah tulis setengah bersamaan penoksidaan dulu, kemudian diikuti dengan penurunan. Okay, jadi cikgu sudah jelaskan bagaimana tulis setengah bersamaan, iaitu start dari sini dan jalan, kemudian akhir sekali sambung sini. Okey, untuk ion Zn2+ pun sama. Dia menjalankan penurunan, maka dia adalah ejen penoksidaan yang lebih kuat. Ion Zn2+ dia lebih mudah, nampak tak? Ini menerima elektron. Okey, dan tindak balas penurunan berlaku. Okey, senang. Bila kamu sudah senaraikan macam ni, tak akan buat salah nanti. Okey. Seterusnya soalan 3. Sekejap. Okey, last kali, mestilah tadi sudah 2 soalan tindak balas berlaku bukan? Akhir ini mestilah tak berlaku lah. Okey, jadi kita tengok kali ini siapa lonely di sini? CU lonely. Betul CU bersorangan, tak ada charge, dia datang ke rumah Zn2+ yang ada charge. Okey, bolehkah CU menyesalkan Zn? Okey, jadi kita dapati bahawa CU dia lebih positif, E0 dia. Lebih positif. Okey, jadi dia letak di bawah daripada Zn. Okay, jadi rasanya bolehkah tindak balas berlaku? Jawapannya tidak. Tindak balas pengesaran, tindak balas tidak berlaku. Okey. Baik. Saya kata kalau berlaku, sepatutnya ini dulu. Zn, betul tak? Dan sambung ke sini. Ini yang kalau berlakulah. Zn ini kalau berlaku. Tapi malangnya di sini bukan Zn digunakan, tapi Zn2+. Jadi tindak balas ini tidak berlaku. Okey, jadi kenapa saya nak tunjuk tindak balas setengah bersamaan yang berlaku supaya memudahkan kita untuk buat penerangan nanti. Okey, jadi sekarang CU, kita kena terangkan CU. Jadi kita selalunya terangkan Zn, betul tak? Kita tahu bahawa Zn adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Zn dia, ingat tak? Kita buat macam ni kan, lebih negatif. Zn adalah lebih negatif. Zn lebih mudah melepaskan elektron, menjalankan penoksidaan dan ejen penurunan yang lebih kuat. Kalau Zn lah. Kalau CU ini kita terbalikkan ayat kita saja. Ini lebih kuat kan? Ini lebih lemah. Boleh. Okey, kita tengok jawapan. Jadi kita fikir balik kita tukarkan ayat dia saja. Kita pernah kata nilai E0 dia lebih negatif. Jadi bila sampai sini nilai E0 dia lebih positif. Jawapan tak ada. Okey, tak apa. Kita buat nilai E0 CU lebih positif daripada Zn. Okey, baik. Okey, kita kena terangkan CU tak boleh terangkan Zn kerana Zn tak wujud di sini. Yang wujud CU saja. Kita kena terangkan CU kenapa dia tidak menjalankan tindak balas. Tindak balas tidak berlaku. Okey, kerana CU dia suka kali ini
Yang tadi, okey, kita imbas kembali ya. Tadi kita kata lebih mudah melepaskan elektron. Sekarang lebih suka melepaskan elektron. Okey, dan tindak balas penoksidan tidak berlaku. Dan kalau Zn, ejen penurunan yang lebih kuat. Jadi, Cu adalah ejen penurunan yang lebih lemah. Okey, soalan 3 ni tak apalah. Pening kepala sikit lah. Belajar cuba. Cuba. Okey, ini pun sama. Terbalikan sajalah. Okey, semua. Okey, baik. Jadi itu saja sikit-sikit latihan yang berkaitan dengan E0 ini. Kadang-kadang kita pening sikit tapi tak apa. Yang paling penting murid-murid boleh jawab soalan 1 dan 2 lah. 1 dan 2 agak senang kan. Dapat tulis setengah bersamaan dia. Okey, dapat bandingkan nilai E0 dia. Okey, tapi tak apa, ada apa-apa soalan nanti boleh tanya di sekolah. Okey. Okey, itu saja. Sekian terima kasih untuk uji diri berapa? 2.1. 1.2. Uji diri 1.2. Sekian terima kasih.